Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Perdana Singapura antara pasukan Brunei DP MMFC menentang Home United. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas semalam. Berangkat sama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah serta ahli kerabat diraja yang lain. Pasukan Brunei DP MMFC berjersi hitam memanfaatkan kelebihan beraksi di tempat sendiri apabila menang 4-2 ke atas Home United. Brunei DP MMFC menjaringkan gol pertama pada minit ke-15 menerusi Volodymyr Priomov. Beberapa minit kemudian Brunei DP MMFC menambah gol hasil jaringan Abdul Aziz Tamir. Di sebelah kanan gawang. Masuk babak kedua perlawanan, Brunei DP MMFC membuat kejutan pada sepakan percuma mereka dengan gol ketiga hasil jaringan Volodymyr pada minit ke-54 sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0. Mujtaba mengukuhkan lagi kedudukan Brunei DP MMFC dengan menjaringkan gol keempat pada minit ke-71. Pada minit ke-77, Home United menjaringkan gol pertamanya hasil sepakan Sirina Kamara pada minit kecederaan Syahril Ishak menjaringkan gol kedua buat Home United. Kedudukan 4-2 tidak berubah sehingga tamat perlawanan. Kekuatan Nawaitu disentuh dalam tazkirah subuh semasa program Masjidku Makmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara pagi tadi. Laporannya selepas ini. Manusia yang ingin mencapai kehidupan yang sempurna di muka bumi Allah ini perlu mempunyai matlamat. Matlamat itu tidak akan tercapai tanpa adanya keazaman untuk berjaya. Keazaman ini adalah makna daripada pengertian niat yang mempengaruhi segala tindakan-tindakan yang dilakukan. Perkara itu antara yang dikongsikan dalam tazkirah subuh yang bertajuk Kekuatan Nawaitu di bawah program Masjidku Makmur Negara Berkat di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrun bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Kama, Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Laila Haji Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Kama, Awang Roslan bin Haji Tajaah, Timbalan Setia Usaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Kama, dan Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Program seumpama ini dihasrat dapat memakmurkan masjid-masjid di negara ini di samping menjadi satu landasan bagi menggandakan amal kebajikan dan meraih keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kesalahan kompaun dikeluarkan semasa operasi sekatan jalan raya di daerah Temburong. Ikuti beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Pusat Maxillofacial, Pembedahan Plastik dan Rekonstruktif Wajah meneruskan lagi komitmennya mengendalikan pemeriksaan kanser percuma di Hospital Pengiraan Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong petang tadi sebagai salah satu daripada usaha untuk menekankan penjagaan kesihatan kepada penduduk-penduduk di daerah tersebut. Sekuad pemeriksaan melibatkan 4 orang doktor pakar yang diketuai oleh Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar bersama lebih 25 orang jururawat pusat pakar berkenaan. 130 orang datang untuk mendapatkan pemeriksaan secara percuma dan melakukan pemeriksaan fizikal melalui mulut, leher dan kepala.
Pemeriksaan ini diadakan untuk membuat pengesanan awal dan rawatan kanser mulut, leher dan kulit kepala selain mewujudkan kesedaran pencegahan awal kanser kepada orang ramai. Free head and neck cancer screening ini bertujuan untuk memberi kesempatan pada rakyat negara Brunei Darussalam untuk mendapatkan pemeriksaan dengan secara percuma dan memberi pengetahuan kepada rakyat mengenai dengan tanda-tanda yang ada pada head and neck, tanda-tanda kanser head and neck cancer. Ianya juga memberi kesempatan penduduk Temburong untuk mendapatkan khidmat ini di daerah sendiri di mana mereka tidak perlu untuk datang ke daerah Brunei Muara. Cancer screening ini mengandungi hanyalah pemeriksaan fizikal di mana sekiranya terdapat abnormaliti atau kelainan yang ada pada leher, muka ataupun dalam mulut, maka kami akan memberikan appointment selanjutnya untuk mengadakan pemeriksaan selanjutnya seperti X-ray ataupun ultrasound ataupun CT scan dan sebagainya ataupun mengambil blood test atau darah. Sebanyak 3 kesalahan kompaun dikeluarkan oleh daerah Polis Temburong semasa operasi sekatan Jalan Raya yang dijalankan semalam di Kompleks Kawalan dan Pemeriksaan Ujung Jalan, Temburong. Operasi yang melibatkan 13 anggota polis daerah Polis Temburong bertujuan bagi memantau dan memastikan para pemandu yang memasuki sempadan tidak membawa barang tegahan atau barangan yang digunakan untuk kegiatan jenayah atau barangan curi seperti barangan elektronik dan kenderaan. Pasukan polis daerah Temburong juga giat menjalankan rondaan terutama di kawasan perumahan kosong dan lainnya. Operasi tersebut merupakan usaha berterusan daerah Polis Temburong dalam membenteras jenayah, terutama semasa keadaan rumah ditinggalkan tanpa penghuninya. Saranan kepada orang ramai untuk sentiasa menjaga keselamatan harta benda masing-masing. Sebelum meninggalkan rumah, hendaklah memastikan pintu dikunci dan tingkap ditutup dengan rapat dan memastikan sebelum meninggalkan rumah tersebut, hendaklah dipasang lampu bagi mengurangkan kadar jenayah di daerah ini. Di samping itu juga dinasihatkan kepada orang ramai untuk tidak meninggalkan kenderaan dengan enjin dihidupkan walaupun sementara sahaja, seperti pergi ke kedai runcit untuk membeli barang-barang. Ini adalah untuk menghindarkan dari jenayah curi. Operasi mencari seorang lelaki warga emas yang hilang di kawasan Kampung Menengah Lamunin Tutong masih diteruskan oleh anggota Balai Bomba Lamunin dan unit skuad khas. Mangsa warga tempatan berumur 72 tahun dipercayai telah pergi ke kebun lebih kurang pukul 4 petang kemarin sehingga 9 malam dan belum pulang ke rumah sehingga hari ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai untuk tidak pergi berseorangan ke tempat-tempat yang jauh ke dalam hutan. Pastikan membawa peralatan seperti lampu suluh dan telefon bimbit. Maklumkan kepada keluarga atau rakan akan destinasi dituju. Sebarang insiden kecemasan, hubungi terus Pusat Gerakan Jabatan Bomba dan Penyelamat melalui talian kecemasan 995. Hari Keusahawanan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA 2018 yang berlangsung selama 2 hari di Hasrat dapat meningkatkan semangat keusahawanan daripada kalangan mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam UNISA dan juga menggalakkan mereka ke arah menubuhkan perniagaan berpandukan inisiatif dan idea sendiri. Beberapa mahasiswa dan mahasiswi berpendapat hari keusahawanan tersebut dapat membantu mereka untuk memupuk sifat lebih berdikari dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri supaya lebih bersiap sedia untuk menceburi alam keusahawanan di masa akan datang. Bagi kami, ia merupakan salah satu platform yang sangat bagus untuk kami lagi expose produk kami dan menjual kepada publik orang ramai dan membantu lagi usahawan-usahawan muda untuk kira menjual lah. As a student, this is a very good start for us
And then pasal benda ni, not really ramai young detailer yang ada kan di Brunei. So why not kami try to be one. It's very advantageous for the school, very advantageous for us and everyone lah. For me, it is good for us because it teaches us how to do the marketing, since not everyone experience how to do the marketing, right? For example, some of us, we are participating in BSM Yes team. We know how to do the marketing things, but not everyone. Dengan adanya acara macam mana ni, kami pihak student, kami pihak penuntut sangat-sangat bersyukur untuk pihak UNISA kerana mengadakan majlis macam mana ni yang boleh menjadikan kami lebih berusaha untuk menjayakan hasrat ke bawah Duli Yang Maha Mulia, yang mana menjadikan ianya sebagai remaja yang maju untuk membuat bisnes ini. Bagi mewujudkan satu persekitaran yang membolehkan individu berkongsi idea dan berkongsi pengalaman dari rangkaian kerjasama dan pendedahan potensi untuk melihat hasil dari idea kepada tindakan, bengkel Youthful N yang dianjurkan oleh belia-belia Startup Weekend Brunei berakhir petang tadi. Penutupan bengkel dimulakan dengan pembentangan 8 pasukan yang terlibat dalam acara yang berlangsung selama 3 hari. Idea-idea pasukan adalah inovatif dari perspektif Brunei dengan perubahan ekonomi masa kini, di mana para pasukan memilih pendidikan, pertanian, penjagaan kesihatan dan perniagaan sosial sebagai teras permulaan idea mereka. Startup Weekend Brunei merupakan bengkel keusahawanan yang mengadakan lebih 2,000 aktiviti di lebih 135 negara dan kali kedua diadakan di negara ini. Persatuan Lumba Perahu Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Perkebar dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan kejohanan Lumba Perahu Tradisional Kebangsaan kali ke-24 2018. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Air Serasa. Hadir menyaksikan kejohanan tersebut Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar yang dipertua Adat Istiadat Negara. 11 kategori dipertandingkan di kejohanan ini. Kategori 25 pekayuh terbuka tempatan dimenangi oleh pasukan Waktu A. Bagi kategori 10 pekayuh jemputan swasta dimenangi oleh pasukan Telbrew Regatta Team. Pasukan Jabatan Perdana Menteri pula mendapat tempat pertama dalam kategori 20 pekayuh antara kementerian bagi merebut piala rebutan Seri Utama. Bagi kategori 15 pekayuh mix terbuka tempatan dimenangi oleh pasukan Lela Cetria A. Kategori 20 pekayuh terbuka tempatan disandang oleh pasukan Waktu A. Dalam acara 15 pekayuh jemputan swasta tempat pertama dimenangi oleh pasukan Telbrew Regatta Club. Sementara dalam acara 15 pekayuh antara kementerian dimenangi oleh pasukan Majlis Sukan ABDB. Dalam kategori 15 pekayuh pasukan peguam-peguam dan undang-undang negara dimenangi oleh pasukan AGC. Sementara pasukan Waktu A memenangi perlumbaan 20 pekayuh terbuka tempatan. Dalam 10 pekayuh mix terbuka tempatan pula diraih oleh pasukan Lela Cetria A. Kategori 30 pekayuh marathon terbuka tempatan dimenangi oleh pasukan Waktu A. Penyampaian piala kepada para peserta disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Kejohanan Golf Terbuka Amatur Pantai Mentiri 2018 kali ke-29. Abangku Muhammad Syakir Pengiran Haji Ali muncul juara keseluruhan dalam kejohanan yang diadakan selama 3 hari di Klub Golf Pantai Mentiri. Di tempat kedua, Muhammad Aritz Maldini Haji Abdul Majid, sementara Ahmad Yani Haji Muhammad Nur di tempat ketiga. Kejohanan disertai 72 pemain golf lelaki dan 4 pemain wanita yang menyertai kategori Gross dan Net. Juga menyertai kejohanan dalam kategori VIP yang berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Pemenang net bagi hari pertama dirangkul oleh Pengiran Razali Pengiran Sabli. Dini Karim muncul pemenang bagi Gross. Di hari kedua, kejohanan Abdul Muttalib bin Haji Muhammad Jair memenangi kategori net, sementara Pengiran Ahmad Zaki Pengiran Haji Jambul memenangi kategori Gross. Juara Gross bagi wanita edisi kali ini disandang oleh Dayangku Siti Nur Mashizriyah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan. Aktiviti kayuhan basikal, acara larian dan jualan Kementerian Pendidikan
memeriahkan lagi program Bandar Kuchria pagi tadi. Aktiviti dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Sekolah-Sekolah dengan kerjasama Heroes Event Management. Hadir dan Nadia Lee Siew Hon binti Abdullah Timbalan Setia Ustadzah Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Para peserta berbasikal berkayuh sejauh 11 km dan acara larian sejauh 3 km mengelilingi Bandar Sri Begawan yang bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. 20 petak gerai jualan juga disediakan yang disertai oleh unit-unit di Jabatan Sekolah-Sekolah dan beberapa buah sekolah rendah dan menengah yang mengetengahkan barang jualan hasil kerja para pelajar sekolah-sekolah yang terlibat. Juga menyertai aktiviti Bandar Kuchria Dayang Hajah Anis Fadzulani binti Haji Zulkifli, Ketua Pengarah Pendidikan, dan Dayang Marina Cek binti Bujang, Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah.